Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna Afifah binti Abdul Karim daripada kelas CTU AS8 kumpulan 10. Pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit ulasan atau kesimpulan atau konklusi yang saya dapat daripada dua tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Pada tugasan pertama, iaitu tugasan yang bertajuk Sabi'in Madiyun atau Sabi'in Madin, saya akan menceritakan serba sedikit asal-usul agama ini dan apa peranan atau simbolik agama tersebut. Manakala untuk ulasan artikel, iaitu tugasan yang kedua yang berkaitan tentang saya akan mengulas apa yang saya peroleh daripada artikel Yahudi dalam sudut pandang filosofis studi agama, kontra Zionism dan kontribusi kelompok Naturi Karta pada klausul perdamaian. Jadi saya akan mulakan dengan menceritakan serba sedikit tentang tugasan pertama. Pada tugasan yang pertama, saya akan menceritakan tentang asal-usul agama ini, iaitu agama Sabi'in Madiyun. Perkataan Sabi'in ini atau Syabi'in ini ialah perkataan jamak yang diambil daripada perkataan Arab As-Sabiyah atau As-Sabiyun yang membawa maksud menggantikan atau menukar agama kepada agama yang lain. Lebih mudah kita sebut sebagai keluar. Dari kamus Al-Munawwar, perkataan ini dijelaskan daripada perkataan kata sobak yang bererti berpindah agama atau kita kenali sebagai menyembah agama yang menyembah bintang. Mereka ini dikatakan terpesong akidahnya sebab mereka lebih mengagungkan atau menyembah bintang-bintang daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada beberapa pendapat ulama tentang perkataan Sabi'in tersebut. Pendapat ulama yang pertama iaitu Ar-Razi. Beliau berpendapat bahawa perkataan Sabi'in ini adalah merupakan satu kaum yang menyembah bintang dan pengertian bahawa Allah telah menjadikan bintang tersebut sebagai arah kiblat mereka untuk mereka beribadah dan juga berdoa. Manakala Abdul Rahman Ibn Zaid pula, dia berpendapat bahawa Sabi'in ini adalah pemeluk suatu agama yang tunggal, yang di mana mereka ni tinggal di Mausul, iaitu kita sebut sekarang sebagai Iraq. Orang-orang Sabi'in ini, orang-orang Sabi'in ini mereka percaya bahawa tak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka tidak beribadat sama seperti orang Islam. Mereka cuma percaya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Manakala bagi Abu Yahamka pula, Buya Hamka berpendapat bahawa Sabi'in ini adalah orang yang keluar dari agamanya yang asal dan kemudian masuk ke dalam agama yang lain. Lebih mudah kita sebut sebagai murtad. Syabi'in Madiyun merupakan agama yang kuno yang mengikuti ajaran daripada Nabi Adam AS. Sabi'in Madiyun ini juga disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, iaitu kita dapat lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 62, surah Al-Hajj ayat 17 dan juga surah Al-Ma'idah ayat 72. Mereka iaitu golongan agama Sabi'in Madiyun ini, penganut ini percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Agama ini juga dia disamakan dengan agama Yahudi dan Majusi dan Nasrani. Tapi di dalam Al-Quran tidak diceritakan secara terperinci tentang agama Sabi'in ini. Oleh itu, untuk ketahui lebih lanjut tentang agama ini, ianya dapat diperoleh atau dikaji dan dilihat daripada tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir yang mengkaji tentang
kaum atau masyarakat Sabi'in Madiyun tersebut. Sabi'in Madiyun ni penganut dia minoriti di Iraq dan mereka berasal dari Mesopotamia, kerana di situlah dikatakan tempat mereka melakukan ritual keagamaan. Mesopotamia juga disebut sebagai bulan sabit yang subur kerana wilayahnya seperti bulan sabit dan daerahnya terletak di sungai Euphrates dan Tigris, di mana di situlah penganut ini melakukan ritual untuk menyucikan diri atau pembaptisan. Mereka mempunyai beberapa pendapat dan beberapa kitab yang mereka guna. Antaranya ialah kitab Al-Kanzariyah, di mana kitab ini mereka percaya dan yakin sebagai suhuf Nabi Adam alaihissalam. Sebab dalam kitab ni mereka menceritakan terdapat banyak kisah-kisah mengenai pembentukan alam semesta, serta terdapat doa-doa dan cerita-cerita yang yang dapat dirujuk dalam kitab tersebut. Kitab ni merupakan manuskrip yang tertulis secara utuh dan rapi, dan ianya disimpan di Museum Iraq dan pernah dicetak di Leipzig. Selain itu, kitab yang mereka pakai adalah kitab Darsha Yahya, iaitu yang bermaksud pelajaran Nabi Yahya. Mereka juga ada kitab lain seperti Kamaha di Kul Ziwu yang ada 200 baris, yang mereka percaya bahawa orang yang membawa kitab ni adalah orang yang kalis peluru dan senjata. Maksudnya sesiapa yang mempunyai kitab ni, mereka adalah kebal dari segala peluru dan senjata. Kerana mereka menganggap orang yang membawa ini mempunyai kerana mereka menganggap kitab ini sebagai azimat atau jampi perlindungan pada diri mereka. Dan tambahan pula, beberapa penganut agama ini mempunyai kitab yang bernama Al-Kanz Al-Azam, yang mana ianya memiliki 24 huruf. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada kajian saya tentang agama Sabi'in Madiyun ini ialah mereka merupakan agama Samawi yang ada sejak zaman Nabi Adam AS. Dan mereka ada beberapa kitab yang mereka rujuk, seperti kitab daripada Nabi Adam dan kitab daripada Nabi Yahya, yang mereka jadikan sebagai pegangan mereka. Boleh dikatakan juga mereka ini ada persamaan dengan kaum agama Islam, agama Kristian dan agama yang lain, seperti mereka ada solat dan juga beberapa ritual atau pantang larang mereka dikatakan hampir sama dengan agama yang lain. Cumanya mereka setiap agama ada keunikan tersendiri. Oleh itu, kita perlulah menghormati agama yang lain kerana setiap agama yang dianut adalah berbeza-beza. Okey, saya akan teruskan dengan ulasan artikel bagi artikel Yahudi dalam sudut pandang filosofi studi agama, kontra Zionism dan kontribusi kelompok Naturkarta pada klausul perdamaian, yang ditulis oleh Roma Ulinuha. Okey, artikel ini menceritakan tentang konflik yang berlaku di antara masyarakat Yahudi dan bukan Yahudi. Dalam artikel ini, penulis menceritakan tentang keprihatinan dari segi keagamaan, kebudayaan dan juga perspektif. Penulis sendiri menulis dan menyatakan bahawa komuniti masyarakat Yahudi ini ada membentuk satu gagasan daripada ideologi yang terdapat dalam lintasan sejarah. Dan artikel ini juga ada menyebut status tanah Israel di Palestin yang dikatakan menjadi hak milik orang Yahudi.
Dari konteks keagamaan pula, beliau ada sebut tentang keperluan untuk mengamati dan mempelajari agama daripada pelbagai aspek seperti mana yang telah dipertimbangkan dan disampaikan oleh seorang pengantar yang bernama Ninian Smart yang menceritakan atau memberitahu tentang kefahaman beliau dalam konteks keagamaan ini. Penulis juga menceritakan serba sedikit tentang kewujudan kelompok Naturi Karta ini, di mana mereka melaksanakan tradisi halukah. Dapat dilihat di sini, pengkaji dapat mengetahui bahawasanya Naturi Karta ini merupakan kelompok pertubuhan ortodoks Yahudi. Mereka ini adalah kelompok yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kesucian Baitul Maqdis yang merupakan sekian lamanya ada perebutan di antara kaum Israel dan juga kaum Palestin, penduduk Palestin. Tambahan pula, isu yang dikemukakan oleh penulis memberi impak kepada pengkaji sebab penulis menghuraikan tentang kelompok yang berkaitan. Dalam artikel ini, penulis cuba mewujudkan perdamaian di antara kelompok tersebut kerana ianya seimbang dari segi agama dan juga sejarah. Seperti yang dinyatakan di dalam artikel, tindakan kaum sekularisme dapat memberi ancaman kepada para pemimpin keagamaan. Tetapi dengan adanya sokongan daripada kelompok Naturi Karta dan Hirsch ini, mereka dapat mengelakkan sebarang pembalahan yang lebih serius. Di sini, pengkaji dapat lihat konsep perdamaian yang ditulis oleh penulis tersebut. Disebabkan itu, penulis cuba membangkitkan isu untuk membuka minda pengkaji dalam memahami setiap konteks dan penipuan serta muslihat yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam memecah belahkan kaum umat Islam. Kesimpulan yang saya peroleh daripada dua tugasan ialah yang pada tugasan yang pertama, saya dapat memahami kewujudan agama Sabi'in Madiyun ini ianya merupakan agama yang mempunyai lebih kurang konsep yang sama seperti agama-agama yang lain, cuma ada berbeza di beberapa sudut pandang yang lain. Manakala dalam bagi ulasan artikel ini, saya dapat lihat kekejaman gagasan Zionism ini dan juga konsep perdamaian yang cuba penulis sampaikan kepada pengkaji untuk difahami dengan lebih mendalam. Itu saja daripada saya. Terima kasih.